Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, hari ini cikgu akan ajar berkaitan dengan asas sains komputer tingkatan 1 bagi bab 1 iaitu asas pemikiran komputasional, iaitu bab 1.1 asas pemikiran komputasional. Okey, yang pertama kita akan pergi kepada objektif pembelajaran iaitu kita akan menyelesaikan suatu tugasan menggunakan teknik leraian dan menentukan langkah secara tertib. Okey, kita akan belajar mengenai teknik leraian dan menentukan langkah secara tertib. Okay, sebelum tu kita imbas kembali pembelajaran lepas. Kita belajar mengenai asas pemikiran komputasional iaitu bagi teknik dalam pemikiran komputasional. Iaitu yang pertama kita belajar mengenai maksud konsep asas pemikiran komputasional. Yang kedua ialah maksud pemikiran komputasional di mana ia adalah berfikir tentang komputer atau berfikir seperti komputer. Yang ketiga adalah berkaitan dengan proses pemikiran komputasional iaitu kita ada masalah dipecahkan. Yang proses pertama. Proses kedua kita kenal pasti corak yang sama. Proses yang ketiga adalah kita camkan di mana perkara tidak penting kita tinggalkan, dan proses yang terakhir adalah sediakan satu model penyelesaian masalah. Itu adalah proses pemikiran komputasional. Yang keempat adalah yang kita belajar adalah berkaitan dengan 4 teknik pemikiran komputasional. Kita hanya belajar secara ringkas mengenai 4 teknik pemikiran komputasional iaitu yang pertama adalah teknik leraian, yang kedua adalah teknik pengecaman corak, yang ketiga adalah teknik peniskalaan dan yang keempat adalah teknik pengikhlakan. Itu adalah pembelajaran lepas yang telah kita pelajari. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada topik pembelajaran hari ini iaitu kita akan pergi kepada penggunaan teknik leraian dan menentukan langkah secara tertib. Okay, sebelum tu kita pergi kepada teknik leraian iaitu dia teknik yang memecahkan masalah yang besar kepada bahagian-bahagian yang kecil yang mudah diselesaikan. Itu adalah teknik leraian. Okey, teknik leraian ni dia membolehkan kita memahami sesuatu proses kerja dengan lebih mudah dan dia membantu kita memberi penerangan yang lebih jelas kepada orang lain. Dan yang ketiga adalah dia menyediakan algoritma yang lebih tepat. Ini adalah teknik leraian. Okey, sebagai contoh kita akan tengok kepada contoh situasi teknik leraian iaitu kita akan pergi kepada aktiviti harian iaitu memberus gigi. Okey. Teknik leraian ini membantu kita memahami aktiviti memberus gigi. Okey, kita boleh menggunakan soalan-soalan berikut untuk meleraikan aktiviti ini. Okey, kita boleh leraikan kepada yang pertama. Apakah jenis berus gigi yang digunakan? Yang kedua, berapa kali gosokkan untuk memberus gigi di sebelah kiri dan kanan masing-masing? Yang ketiga adalah apakah jenis ubat gigi yang digunakan? Dan yang keempat adalah berapakah kuat tekanan berus ke atas gigi. Ini adalah contoh situasi yang kita boleh gunakan teknik leraian. Okey, iaitu teknik seperti aktiviti harian kita memberus gigi. Okey. Seterusnya kita akan pergi kepada satu situasi yang berkaitan dengan tugasan landscape bagi penggunaan teknik leraian. Okey, kalau murid-murid perhatikan di sini, kita dapat melihat gambar rajah 1.7 iaitu luas binaan taman permainan dan juga kita akan lihat kepada jadual 1.3 iaitu kemudahan dan kos binaan. Okey. Okay, kita tengok kepada situasi dia. Okey, tugasan landscape. Okey, andaikan anda ialah seorang juru landscape. Syarikat anda ditugaskan untuk menyiapkan sebuah taman permainan di sebuah kawasan di luar bandar. Anda dipilih untuk mengkaji dan menganggarkan kos yang diperlukan bagi menyiapkan taman permainan seperti dalam rajah 1.7. Iaitu rajah ni, rajah 1.7 iaitu luas binaan taman permainan. Okey, luas binaan laluan pejalan kaki ialah 800 meter persegi
dan anggaran kos bagi pembinaan setiap kemudahan ditunjukkan dalam jadual 1.3. Okey, ditunjukkan dalam jadual kemudahan dan kos pembinaan. Okey, kita ada di sini kemudahan gelanggang tenis iaitu RM120 1 meter persegi. Manakala gelanggang bola keranjang, okey, gelanggang tenis kita tengok dulu. Ini gelanggang tenis. Okey, manakala gelanggang bola keranjang RM100 1 meter persegi. Kita tengok gelanggang bola keranjang warna pink ni. Okey, yang ketiga adalah gelanggang badminton. Kita ada dua gelanggang badminton dan dia hanya RM80 1 meter persegi. Okey, gelanggang badminton. Laluan pejalan kaki adalah RM75 1 meter persegi. Okey, warna kelabu ni adalah laluan pejalan kaki. Okey, manakala yang terakhir adalah tanaman rumput RM140 1 meter persegi. Okey, yang berwarna hijau ini adalah tanaman rumput. Okey, ini adalah situasi dalam gambar rajah. Okey, murid-murid boleh juga merujuk buku teks untuk tengok dengan lebih jelas berkaitan dengan gambar rajah 1.7 dan juga jadual 1.3. Okey, kita pergi kepada seterusnya. Okey, jadi cara kita nak selesaikannya, kita gunakan teknik leraian iaitu tugasan landscape ini akan lebih mudah diselesaikan sekiranya dipecahkan kepada masalah yang lebih kecil. Okey, masalah yang lebih kecil ini adalah kita menggunakan teknik leraian. Okey, kita akan pergi kepada berapakah kos pembinaan gelanggang tenis, berapakah kos membina gelanggang bola keranjang, berapakah kos membina gelanggang badminton dan berapakah kos membina laluan pejalan kaki. Okey. Jadi kita akan kira menggunakan formula kos pembinaan sama dengan bilangan binaan didarab dengan luas pembinaan dan didarab lagi dengan kos untuk 1 meter persegi yang telah diberi di dalam jadual 1.3 sebelum ni. Okey, boleh rujuk buku teks. Okey, manakala jadual 1.4 ini ialah kiraan kos pembinaan taman permainan. Okay, seperti yang kita tahu tadi, untuk kos pembinaan gelanggang tenis, dia dah tulis untuk 1 meter persegi adalah bersamaan dengan RM120. Manakala 648 meter persegi ni adalah luas bagi gelanggang tenis tersebut. Okay, dan satu ni adalah bilangan binaan. Okay, jadi kita ada tadi hanya satu gelanggang tenis. Okay, manakala untuk pembinaan gelanggang bola keranjang juga sama. Okay, sama juga seperti gelanggang tenis. Okay, pada pembinaan gelanggang badminton kita lihat sedikit perbezaan di mana tadi kita dapat melihat dua bilangan binaan. Okay, kita ada dua bilangan binaan badminton. Gelanggang badminton. Okay, jadi dua didarab dengan 200 meter persegi. Didarab pula dengan RM80. Okey, ini adalah kos pembinaan. Okey, seterusnya untuk laluan pejalan kaki juga sama. Dan untuk kos penanaman rumput juga sama. Ini adalah contoh bagi situasi tugasan landscape bagi penggunaan teknik leraian. Okey. Okay, jadi pelajar boleh rujuk balik gambar rajah 1.7 dan juga jadual 1.3 untuk melihat proses pengiraan kos pembinaan taman permainan. Seterusnya kita akan pergi kepada slide seterusnya. Okey, ini adalah situasi tugasan landscape menggunakan teknik leraian. Okey. Jadi, itu saja untuk slide hari ini. Pelajar
murid-murid boleh lihat aktiviti yang ada dalam buku teks, okey, dan boleh rujuk balik jika korang faham dan boleh hubungi cikgu jika mempunyai sebarang soalan. Okey, sampai di situ saja kelas hari ini. Terima kasih dan Assalamualaikum.